Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ditanya pada Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, dari siapa tuan belajar akhlak? Jawabnya dari Qais bin Asim Al-Munkiri radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu ditanya lagi, sejauh mana akhlak Qais bin Asim Al-Munkiri? Maka kata Ahnaf bin Qais, ketika kami duduk bersamanya di rumahnya, tiba-tiba seorang hamba wanita datang dengan membawa besi panas, alat pemanggang daging. Benda itu lepas dari tangannya dan jatuh menimpa anak laki-laki Qais, sehingga menyebabkan kematiannya. Hamba perempuan ini sangat ketakutan. Tetapi Qais bin Asim Al-Munkiri menghiburkannya dengan mengatakan, jangan takut. Engkau bebas kerana Allah. Syah Al-Kirmani berkata, tanda akhlak yang baik di antaranya menahan penderitaan dan menanggung siksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'awun nasa bi amwalikum fasi'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluqi. Sesungguhnya kamu tidak mampu memuaskan manusia dengan hartamu. Puaskan mereka dengan kecerahan wajah, yakni senyuman, dan kebagusan akhlak, keindahan akhlak. Ditanya pada Zunnun Al-Misri, siapakah yang paling menggelisahkan manusia? Siapakah orang yang paling gelisah? Maka jawabnya, orang yang paling buruk akhlaknya. Wahab bin Munabbih mengatakan, oh tidaklah seorang yang mempraktikkan nilai-nilai akhlak selama 40 hari, selain Allah menjadikannya sebagai kebiasaannya, karakternya. Allah Ta'ala berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Berkata Hasan Basri dalam menafsirkan ayat ini dengan berkata, dan akhlakmu maka perbaikilah. Dikatakan bahawa seorang jemaah haji memiliki seekor kambing. Dia melihatnya sedang terpancak di atas 3 tonggak, 3 kakinya. Siapa yang melakukannya? Tanyanya. Saya jawab seorang hambanya. Kenapa engkau lakukan? Untuk mengujimu. Tidak, bahkan untuk menutupi perkaramu. Pergi dan engkau bebas, jawabnya. Ditanyakan pada Ibrahim bin Adham, apakah engkau pernah bahagia di dunia? Ini apakah detik yang paling gembira sekali di dunia ini? Jawabnya 2. Ya, ada 2 kali. Apa itu? Apa yang 2 kali itu? Maka jawabnya, yang pertama, ketika saya sedang duduk, datang seorang lalu kencing saya. Yang kedua, ketika saya duduk, datang seorang langsung tampar saya. Wais Al-Qarni, setiap kali anak-anaknya melihatnya, jadi setiap kali budak-budak, kanak-kanak melihatnya, mereka lempar dengan batu. Maka jawab Wais dengan lembut, wahai anak-anak, wahai budak-budak, jika memang engkau hendak melempariku dengan batu-batu itu, maka aku mohon lemparkan dengan batu-batu yang kecil. Supaya lutut saya tidak pecah sehingga menghalang saya melakukan solat. Seorang lelaki bengis mencaci maki Ahnaf bin Qais. Laki-laki itu terus mengikutinya sambil menyebut perkataan-perkataan kotor, yakni memaki hamunya. Sampai dia malu sendiri dan berhenti. Wahai tuan, kata Ahnaf, jika masih tersisa sesuatu dalam hatimu, muntahkan sekarang, yakni katakan sekarang. Agar para pembetulan, bukan para ulama fiqh, agar para pengikutku yang bodoh tidak mendengarmu sehingga mereka menghukummu. Agar pengikutku yang bodoh tidak mendengarmu sehingga mereka menghukummu, yakni memukulmu. Ditanya pada Hatim Al-Asam, apakah tiap-tiap orang mempunyai tanggungan? Ya, kecuali dirinya, jawabnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang kemuliaan akhlak.
Akhlak merupakan nilai agama seseorang, bukan nilai ketakwaan seseorang, bukan nilai kedudukannya di sisi Nabi SAW, bukan nilai dan kedudukannya di sisi Allah SWT. Orang yang memelihara akhlak sebenarnya sedang memelihara agamanya dan sebenarnya sedang memudahkan jalannya untuk masuk syurga. Ini Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, setiap malam dia berdoa dengan berkata, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perelokkan rupa bentukku, rupa parasku, maka perelokkan akhlakku. Dan kemudian beliau menangis. Lalu isterinya Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha berkata, wahai suamiku, tiap malam aku mendengar engkau membaca doa ini dan engkau menangis. Maka apa peri pentingnya doa ini? Iaitu doa, ya Allah, bagaimana engkau perelokkan kejadianku, penciptaanku, maka perelokkan akhlakku. Sebagaimana kita tahu bahawa perelok kejadian ini bukan kehendak kita. Maka Allah Ta'ala datangkan kita dengan rupa bentuk yang baik ini. Rupa bentuk manusia. Kalau Allah jadikan rupa bentuk kita monyet, atau kaldai, atau kuda, boleh saja. Tapi Allah menghendaki kita menjadi manusia dan menjadi sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Maka dalam Allah menciptakan kita, apakah ia daripada permohonan kita? Maka jawabnya tidak, melainkan daripada kurniaan Allah. Dan demikian kita mohon kurnia Allah dari sebab akhlak kita. Moga Allah memberikan kepada kita kemuliaan akhlak. Yang kalau kita nak berusaha nak dapat akhlak yang baik, bukanlah satu benda yang senang. Melainkan kerana rahmat Allah SWT. Bukan mencari harta yang tersimpan dalam bumi jauh lebih baik daripada cuba berusaha memperindahkan akhlak. Kan nilai akhlak yang begitu mahal dan begitu bernilai. Ini Abu Darda bila doa macam tu, lalu isterinya bertanya kenapa doa macam ni. Maka jawab suaminya, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seseorang Muslim itu dengan akhlak yang baiklah dia masuk syurga. Dan sesungguhnya seorang Muslim itu dengan akhlak yang buruklah dia masuk neraka. Artinya, bila kita cerita ni masuk syurga, masuk neraka. Sebab apa? Dia mesti ada dia punya keyword, kata kunci dia, pada akhlaknya. Bila seorang itu baik akhlaknya, dia sedang memudahkan jalannya menuju ke syurga. Dan bila seseorang buruk akhlaknya, maka dia sedang memudahkan jalannya ke neraka. Sebab itulah kita sebut bahawa akhlak yang buruk menjadikan manusia tidak akan bahagia. Tidak ada pun seorang yang bahagia kerana akhlak buruk dia. Tapi manusia akan bahagia dengan akhlak baiknya walau siapa pun dia. Walau semarhin mana pun dia. Walau serendah mana pun kedudukan dia. Bila dia berperwatakan akhlak yang baik, maka dia akan jadi bahagia. Seolah-olah bahagia, tuan-tuan sekalian, Allah beri pada ukuran dan nilai yang paling adil untuk manusia memilikinya. Allah tak jadikan nilai bahagia pada pasangan, tidak juga pada harta benda, tidak juga pada pangkat dan kedudukan. Yang saya maksudkan ialah hakikat kebahagiaan. Memanglah Ustaz, saya ada isteri seronok, saya ada anak-anak seronok, saya ada suami seronok. Tapi hakikat kebahagiaan yang kita akan berterusan menikmatinya. Kenapa yang kita rasa seronok, ada kereta seronok, ada rumah seronok, ia bersifat sementara. Dari hujung bulan kena bayar kereta, dah tak bahagia dah. Dari hujung bulan kena bayar rumah, dah tak bahagia dah. Time perangai bini kita buat perangai, anak kita buat perangai, dah tak bahagia dah. Time kawan-kawan kita buat perangai, dah tak bahagia dah. Kita bercakap tentang hakikat kebahagiaan. Allah beri satu nilai hakikat kebahagiaan yang boleh diusahakan, yang boleh diperoleh oleh semua hamba-hambanya. Itu akhlak yang baik. Kerana seorang yang punya akhlak yang baik, dia akan bahagia. Di mana pun dia berada, dia seronok. Apatah lagi akhlak yang dihubungkan dengan keredaan Allah SWT. Jadi kalau orang tu berakhlak dia tanpa menghubungkan kepada Allah, pun dia dah bahagia. Apatah lagi akhlak itu dihubungkan dengan keredaan Allah, mencari pahala, balasan di sisi Allah dan sebagainya. Ada satu kisah menarik. Bila tanya pada Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais seorang tabi'i yang meninggal tahun 72 Hijriah. Beliau sempat bersama Nabi SAW tapi tidak pernah jumpa. Dan beriman pada zaman Rasulullah. Tak pernah jumpa. Kali itu dalam kategori tabi'in. Dan beliau hanya sempat dengan para sahabat. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Dan beliau terkenal dengan kemuliaan dan kepribadian yang kuat.
Akhlaknya cukup baik. Antara kemuliaan akhlaknya, dia payah nak marah. Walaupun dia sebagaimana disifatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Wahai Yazid, ini Ahnaf bin Qais, ketua kabilah Tamimi. Itu satu kabilah yang berada di negara Iraq, di kota Basrah. Kabilah Tamimi. Ini kalau dia marah, akan marah bersamanya 100,000. Maksudnya kalau orang ini main Facebook, kalau dia marah datang 100,000 komen backup dia. Marah bersama dia. 100,000 komen. Ini kata Muawiyah bin Abi Sufyan, Allah Ta'ala anhu, lelaki yang kalau marah, akan marah bersamanya 100,000 orang. Kan dia kabilah pada Tamimi. Dan amat dihormati dengan kemuliaan akhlaknya, pemaafnya, penyayangnya, dermawannya. Bahkan dia adalah pahlawan yang unggul. Dia pahlawan utama untuk Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali melantik dia sebagai jeneral utama dalam pasukan tenteranya. Ini orang gagah. Dia bukan sekadar hebat akhlak, tapi gagah. Ya, agak sukar untuk kita menggabungkan antara baik akhlak dengan kekuatan. Kerana secara kepahaman umum orang kita, kalau baik akhlak mesti lembek, mesti lemah. Tidak. Begitu akhlak didik kita. Akhlak tak didik kita lemah. Akhlak menjadikan kita kuat. Kerana kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in punya akhlak yang mulia dan masing-masing pendekar dan pahlawan yang kuat, yang tidak pernah berundur di medan perang. Ini Ahnaf bin Qais. Wahai Ahnaf, kami nak tanya, akhlak ni kamu belajar kat mana? Mana sumber akhlak kamu? Yang ni, apa yang menjadi qudwah, atau orang hari ni sebut idola kamu? Qudwah kamu siapa? Maka katanya Qais bin Asim At-Tamimi ataupun Al-Munkiri. Qais bin Asim ini ketua dia. Dia lah asal ketua kepada Bani Tamimi. Dan beliau mempunyai 40 orang anak. Anak dia ramai 40 orang. Jadi isterinya jangan tanya berapa lah ramai anak. 40 orang, 8 perempuan, 32 lelaki. Pada zaman jahiliahnya dia bunuh semua anak perempuannya dengan gali lubang tanam. Dan dengan sebab perbuatan turun ayat. Wa izal mau'udatu su'ilat, dan suratul takwir. Dan apabila anak-anak kecil yang dikebumikan dan hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apakah kami dibunuh? Antara yang pertama melakukannya dalam masyarakat jahiliah, kerana Qais bin Asim ini dia sempat dua zaman, zaman jahiliah dan setelah zaman dia memeluk Islam. Dia ini lebih tua daripada Nabi SAW. Dia lahir pada tahun 536 Masihi. Tapi Allah panjangkan umur dia sampai dia sempat jumpa Rasulullah, memeluk Islam, memperelokkan Islamnya. Dan meninggal pada tahun sekitar 20 Hijriah. Ini Tok Guru lagi kepada Ahnaf bin Qais itu. Qais bin Asim Al-Munkiri. Qais bin Asim Al-Munkiri ditanah anak perempuan hidup-hidup, mati belakang. Kenapa ditanah anak perempuan hidup? Kan dia kata tidak ada lelaki yang sekupu dengan anak perempuan aku. Sebab itu aku tanam dia. Maksudnya tak ada lelaki yang layak kahwin dengan anak perempuan aku. Kalau dia tak nak orang gaduh, berebut anak perempuan dia, dia bunuh anak perempuan dia. Itu mentaliti dia. Bila dia memeluk Islam, dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak tanam anak perempuan aku 8 orang. Bagaimana aku ingin menebusnya? Lalu kata Nabi SAW, bagi setiap anak perempuanmu yang kamu bunuh, maka merdekakan seorang hamba. Lalu dia merdekakan 8 orang hamba. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku seorang yang kaya. Aku punya unta yang banyak. Lalu kata Nabi SAW, setiap anak perempuan yang kamu bunuh, maka 11 ekor unta. Dan dermakan. Maka dia 9 8 ekor unta. Dia dermakan. Ini yang bernama Qais bin Asim. Dia berada pada zaman fatrah jahiliah dan fatrah Islam. Namun akhlak dia, zaman jahiliah dia akhlak baik. Zaman Islam juga akhlak dia lebih baik. Melainkan saya katakan dia membunuh perempuan kerana ikut tradisi Arab. Jahiliah. Membunuh anak perempuan. Baik, ceritanya macam mana akhlak dia baik. Ahnaf bin Qais kata satu hari aku duduk dengan dia. Ini dengan Qais bin Asim. Maka datang hamba perempuan dia bawa pembakar besi yang buat cocok daging yang tengah panas lagi. Tiba-tiba jatuh kena anak lelaki yang kecil, dia mati anak dia. Maka jariah yang hamba perempuan ni dah petak, takut. Tapi Qais tidak berubah wajahnya, tenang. Dia kata tak apa, awak tak sengaja. Tak apa, awak merdeka. Pergi, saya bebaskan awak merdeka. Kata Ahnaf, akhlak itu aku belajar. Amat pemaaf. Hatta mati anak dia depan dia.
Sebab dia tahu orang ni tak sengaja, bukan sengaja. Dia kalau bunuh memanglah dibunuh balik sebab dia juga pahlawan yang hebat. Yang jaga kabilah dia, apatah lagi anak-anak dia. Tapi dia tahu hamba ni tak sengaja. Jatuh besi panas tadi, kena anak kecil dia, meninggal. Maka perempuan dah takut. Dia kata jangan bimbang. Sebab kamu lakukannya dengan tidak sengaja. Aku maafkannya dan kamu aku merdekakan. Aku merdekakan. Maka kata Ahnaf bin Qais, akhlaknya aku belajar daripada dia. Menahan marah. Dan ternyata Ahnaf bin Qais juga buat benda yang sama. Orang maki hamun dia, yang saya katakan, dia orang yang mampu menahan kemarahannya di peringkat paling maksimum saya. Kalau kita nak ukur kekuatan kita, lihat tahap kemarahan kita. Betul, manusia ni ada 3 golongan dalam bab marah. Pertama, kita panggil golongan ifrat. Ifrat maksudnya melampau-lampau kalau marah. Sampai hilang akal dan hilang agama. Dan benar seperti yang dikatakan, kemarahan musuh kepada akal dan agama. Siapa yang marah akan hilang kendali akalnya dan kendali agamanya. Maksudnya hilang kawalan. Yang kedua kita panggil golongan tafrid. Ini tak marah langsung. Ini lemah. Sebab kemarahan ini adalah satu sifat yang menjadikan kita beriadah. Maksudnya bila kita ada sifat marah dan kita lawan dia, menjadikan badan kita kuat. Sihat. Kalau tak ada marah langsung, ini lembek orang ni. Bila kita marah, ni latihan jantung kita panggil. Bukan latihan diri. Orang marah kita pun kita dia makin kuat, makin segar. Maka orang yang tafrid, tak marah langsung pun tak baik. Kita ada golongan ketiga, kita panggil golongan i'tidal. I'tidal, pertengahan. Tidak dia melampau, tidak dia sampai tak ada langsung. Dia tengah-tengah. Dan waktu mana dia marah, dia dapat kawal. Dia bukan tak ada. Nabi SAW waktu menyebut orang paling kuat, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang mengalahkan orang lain dalam gusti, dalam UFC, dalam wrestling, bukan. Yang kuat itu yang mengawal marahnya. Nabi tak kata yang tak ada marahnya. Kan itu orang tak kuat. Yang ada marah tapi boleh kawal. Yang anak-anak dia pecah kampingan mangkuk, tenang. Bukan tak marah, tegur lah. Dan dia pun tahu anak dia tak sengaja. Tak ada siapa marah 3 hari 3 malam betul-betul. Sama dengan jamuan kahwin dia. 3 hari 3 malam. Ni pinggan mangkuk kahwin ni. Marah anak dia. Tension anak tu. Padahal tak sengaja. Padahal silap dia juga letak merata, anak dia pun pijau. Tapi marahnya tak habis. Jadi ini orang yang lemah. Jadi kita tahu bila kita nak marah seseorang, kita kena nilai perbuatan tadi. Apakah dia sengaja, tak sengaja. Yang kedua, apakah perbuatan itu keluar daripada syarak atau tidak. Dan apakah kerana ia satu muhasabah untuk diri kita ataupun tidak. Apakah kemarahannya sebab daripada kita dan sebagainya. Kata orang yang bijaksana, dia akan menilai bila sesuai dia marah dan kadar dia patut marah. Bukan kadang-kadang dia tak perlu pun marah. Tak perlu pun. Sebab dia yakin Allah akan gantikan dia dengan lebih baik. Maka di sini siasah ataupun kita katakan politik mengawal kemarahan. Dan Islam ada ajar pada kita. Dalam politik mengawal kemarahan ikut cara Nabi SAW. Kita tahu bila seorang itu marah maka akan hilang agamanya, akan hilang akalnya. Bukan ini menyebabkan Allah marah. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma yub'iduni an ghadabi Rabb, an ghadabillah. Ya Rasulullah, boleh tak beritahu saya apa yang menyebabkan saya jauh daripada kemarahan Allah? Macam mana saya nak tahu satu amalan Allah tak marah saya? Maka kata Nabi SAW, kamu jangan marah. Kalau kamu tak nak Allah marah pada kamu, maka kamu jangan marah. Kerana seorang yang marah dia kena ketahui ketika mana dia marah, Allah sedang marah dia. Ketika mana dia pemaaf, Allah sedang berlembut dengan dia. Lepas tu saya katakan, tuan-tuan, bila kita marah, nilai kemarahan tu. Kenapa kita marah? Apakah hanya kerana hawa nafsu kita? Kalau kita marah kerana Allah, maka di situ pertolongan Allah datang. Tapi kalau kita marah kerana hal-hal keduniaan kita, takat pinggang pecah, gelas pecah, takat kita katakan anak-anak kita adalah malas itu dan ini, atau setakat pasangan kita adalah dia buat PA perangai dia masing-masing, lambat masak ke dan sebagainya,
maka nilai kemarahan itu tak patut sampai melampau-lampau. Menahannya jauh lebih baik dan mencari alternatif yang lain yang lebih baik. Kembali pada apa yang nak disebut oleh Al-Imam Al-Qasim Al-Qushairi. Syah Al-Karmani berkata, tanda akhlak yang baik di antaranya ialah menahan penderitaan dan menanggung seksa. Maksudnya, antara tanda-tanda akhlak yang baik, orang sakiti kita, orang aniaya kita, orang fitnah kita, kita mampu tanggung. Maka itu tanda akhlak yang baik. Tuan-tuan, kita dah sebut manusia paling mulia sekali Nabi SAW. Alal itlaq, siapa pun yang cari kelebihan Rasulullah SAW pasti dia tak akan jumpa. Setiap kali dia cuba mencari kelemahan Rasulullah, dia akan jumpa kemuliaan Rasulullah SAW. Ini Nabi SAW. Baik, apa berlaku pada Rasulullah? Nabi menanggung segala kejahatan manusia pada dia. Semua label gelarang yang buruk letak atas Rasulullah. Kalau orang penipu, kadzab, kadzib, semua Rasulullah dapat. Dan Rasulullah tidak pernah berbohong dan mereka tahu. Kalau orang gila, nampak Rasulullah dapat. Dikatakan gila. Rasulullah ada pada kemuliaan nasab keturunan yang mereka maklumi. Akal, rajhan, al-aql, ketajaman akal mengatasi mereka. Al-qariyatuhu, kebijaksanaannya. Semua mereka maklum. Keindahan akhlak, tapi kata gila. Dia kata Rasulullah nak harta, nak perempuan. Dituduh begitu begini. Rasulullah sabar. Atau pada perkahwinan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahash, radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah dituduh kononnya bercinta dengan menantu angkatnya sendiri. Walau perintah untuk mengahwini Zainab datang daripada Allah SWT bagi membatalkan hukum tabanni, hukum anak angkat. Ia menjadi suatu pemahaman yang salah dalam bab anak angkat. Kerana seorang menyangka bila dia mengambil anak angkat, maka anak angkat itu pada kedudukan anaknya secara waris satu pusaka, secara mahramiyah, mahramnya, secara nikah kahwinnya. Ini salah dan ini jahiliah. Dan atas sekarang masih berlaku. Jadi seorang mengambil anak angkat, atau mereka berusaha untuk ubah nama. Berusaha untuk ubah nama dan setengah negara membenarkannya. Lalu menjadikan dia termasuk dalam pewaris harta pusaka. Walau mereka bukan pewaris harta pusaka. Tak ada cara pun boleh melayakkan mereka. Tak ada cara. Kerana mereka nak angkat. Bukan membenci anak angkat. Tapi menyebut tentang hak. Hak yang sebenar. Dan demikian juga masalah mahramiyah. Artinya anak angkat ni boleh dikahwini. Boleh dikahwini. Sebab itu Nabi SAW dia perintah kahwin dengan Zainab. Yang berkahwin dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang kata macam-macam dalam apa yang Rasulullah lakukan. Kata Rasulullah bersabar, itulah dia akhlak. Akhlak. Wala tasma'unna minal ladhina. Kamu akan dengar daripada orang-orang yang jahat. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitab. Dengar daripada ahli kitabnya, daripada orang kafir, orang jahat, macam-macam. Azan kasira. Bahasa-bahasa yang jahat. Lepas tu tuan-tuan kita hidup ni, kita pun akan dengar bahasa-bahasa jahat tentang kita. Kita akan dengar. Kalau kita menjadikan bahasa-bahasa itu dalam menghakimi kita, dalam menilai tindakan kita, maka kita tak akan bahagia. Orang kata kita sebab tu, sebab ni. Adalah kita dengar macam-macam. Kalau tak dengar pun orang tolong dengarkan kita. Kadang-kadang kita dah tak dengar. Orang tolong pendengarkan. Awak tahu tak orang cakap awak apa? Orang cakap awak sekian. Dan di antara akhlak yang baik tidak mempedulikan. Kita tak mempedulikan, bukan kita menanggungnya. Yang kita tahu itulah dia saham yang Allah nak beri kita akhirat. Bahasa-bahasa yang tertentu pada kita. Itu semua pahala-pahala percuma bonus-bonus kita. Itu semua EPF kita akhirat. Pencing-pencing. Maksudnya amalan yang tersimpan. Yang nanti kelak kita menuainya. Sebanyak mana kata-kata manusia terhadap kita. Sebab itu setengah mereka bila orang kata pada dia, maka orang ni akan ditegur dengan cara yang paling baik. Ini Hasan Basri. Seorang kata pada dia. Tuan-tuan kena ingat semua tokoh-tokoh hebat. Tak ada orang tak kata kat dia. Lagi hebat tokoh tu kerana dia banyak dikata. Oleh semua orang. Tapi Allah memuliakannya. Yang mengata tu mati, dia dan namanya dan kata-katanya. Yang dikatakan ini fitnah terus hidup dan dimuliakan. Ini Hasan Basri, seorang mengumpat dia kata macam-macam. Maka dia pun hantar hadiah. Dia kata terima kasih
kerana mengirimkan pahala pada kami. Sebagai balasan kami bagi hadiah pada awak. Sebab kamu telah mengirimkan pahala pada kami. Sampai sedar. Kadang-kadang tuan-tuan kita tidur pun dapat pahala. Sebab apa? Ada orang kutuk kat kita. Dia datang kuliah tidur je kerja dia. Kita dapat pahala. Sebab ada orang kutuk kita tu. Dia beza tegur orang kutuk lain. Kita pun dapat pahala walaupun kita tidur. Walau kita duduk jauh pada orang dapat pahala. Sebab seseorang memfitnah kita. Seseorang menyimpulkannya. Dan ini akhlak yang baik. Bersabar. Ihtimalul adha anin nas. Menanggung kejahatan daripada manusia. Dalam satu hadis daripada Imam Bazzar, Nabi SAW bersabda, innakum lan tas'awun nasa bi amwalikum. Kamu tidak dapat memuaskan hati manusia dengan harta-harta kamu. Kamu tak boleh tolong semua orang dengan harta kamu. Harta kamu sikit, tak banyak. Atau kalau kita ni kaya, kalau kita bertekad nak tolong orang, kita tak boleh tolong semua. Kita akan sampai peringkat Allah, dah habis dah duit. Dan kita dah baca sejarah orang kaya yang cuba tolong semua, tak boleh. Hatta kan Nabi Allah Sulaiman AS nak tolong semua dengan hartanya, dia pun tak mampu. Dia pun tak mampu. Tentu kita ambil orang paling kaya di dunia. Siapa paling kaya di dunia? Berapa banyak duit dia? 200 bilion dolar USD. Darab 4, 800 bilion. Katakan 1 trilion. Okay, dibagi seorang satu penduduk dunia ni RM1. RM1. Bagi lebih kurang seminggu ke 2 minggu. Penduduk dunia ada 8 bilion, sehari RM1. 8 bilion dia sehari. Sehari. Kalau 2 hari. Kalau dia bagi seminggu. Bagi sebulan licin duit dia. Tak ada orang mampu. Ni banyak negara bela binatang, gajah, rimau. Akhirnya semua zoo tu tutup. Tak mampu beri makan. Itu negara buat. Zoo negara pun tak mampu. Yang kata zoo rumah kita. Ni zoo negara. Zoo Melaka. Zoo Taiping. Antara masalah dia apa? Tak cukup duit nak beri makan binatang. Itu zoo negara-negara punya tu. Akhirnya terpaksa minta syarikat korporat tolong sponsor makan harimau ni. Banyak harimau ni makan. Tak mampu je. TNB pun sponsor. Anak angkat TNB. Harimau. Ni pula binatang ni. Buaya pun tak cukup. Duit modal nak makan. Ambil siapa yang boleh ni. Syarikat air Melaka beri. Anak angkat dia. Contohlah. Saya pun tak ingat dia ada tulis sponsor-sponsor. Ni sponsor rimau, sponsor anjing. Sponsor. Kenapa? Tak cukup duit tu baru beri binatang kat zoo. Kalau suruh beri binatang semua dalam hutang tu. Tak bankrupt gitu. Maksudnya tuan, kita tak mampu. Yang mana pun kita buat baik nak tolong semua orang. Kadang-kadang nak tolong keluarga pun dah tak cukup duit rasa. Bulan ni macam tak cukup. Beri kakak, beri adik. Tak cukup. Baru satu keluarga. Kalau 10 keluarga. Kata Nabi SAW. Innakum lantas'auna. Lantas'auna sabi amwalikum. Kamu tak mampu tolong semua manusia. Dengan harta kamu. Untuk buat kebaikan. Tetapi. Fasi'uhum. Bibastir wajib. Kamu mampu dengan wajah yang senyum. Dan akhlak yang baik. Tentu dengan akhlak yang baik. Kita boleh beri semua orang. Even dengan binatang pun kita boleh bagi. Dan dengan senyuman, kita boleh senyum kepada 1,000 orang. 2,000 orang. Tapi saya tak mampu bagi duit untuk 2,000 orang, 3,000 orang. Saya mampu senyum untuk 3,000 orang. Itulah akhlak. Dan orang pun rasa seronok. Tengok muka dia senyum. Seronok. Kadang-kadang ayah tak mampu beri anak-anak kemewahan atau tak mampu nak beri keperluan mereka atau hajat mereka. Tapi ayah mampu beri akhlak yang baik pada anak-anak. Mampu beri senyuman pada anak-anak walaupun kadang-kadang susah. Kadang-kadang ibu kita tak mampu nak beri makan semua anak-anak dia. Dia keterbatasan. Namun si ibu boleh senyum pada semua anaknya. Dan boleh berpelakuan baik pada semua anaknya. Cucu-ciciknya. Kata inilah dia yang akan menjadikan manusia. Rasulullah SAW nak sebut. Kata kita kan memang nak suruh orang suka kita. Itu fitrah. Tak ada pun orang suka. Saya sedang buat operasi nak suruh benci saya. Tak ada. Semua orang nak suruh suka kita. Walaupun orang tu kita tak kenal dia, biar dia suka kita. Apa tak lagi orang kenal kita? Adik-beradik kita biar suka kat kita. Jiran tetangga biar suka kat kita. Tetapi bila manusia nak suruh suka, macam mana cara kita buat? Duit Mudah duit. Duit, hantar makanan, biryani. Tiap-tiap Jumaat hantar biryani. Sukalah. Tapi mampukah kita selamanya? Tak mampu. Saya kata sekaya mana pun orang tu, last sekali, kita ni bukanlah makhluk yang Allah jadikan untuk menjadi pemberi. Kita tak kuat. Yang memberi itu Allah.
Kalau kita cuba kata, saya boleh memberi. Datang 3 kali je beri dah rasa lemah dah kita. 3 kali sponsor penat dah kita. Padahal duit banyak lagi. Tapi ini watak manusia, kita tak mampu. Itu kita kena tahu kebaikan yang kita buat ini datang dari Allah. Kalau dari kita tak ada orang mampu buat baik ni tuan-tuan. Lemah, penat. Maka kata Nabi SAW, bila saya katakan kita suka, nak orang suka kita. Maka ada 2 cara. Wajah bila bertemu, biarlah kita senyum. Atau tunjuk wajah yang menyenangkan. Dan tunjukkan akhlak yang baik. Tentu akhlak yang baik jauh lebih diingati daripada kita bagi duit, kita bagi sekian. Jauh lebih diingati. Akhlak yang baik. Sebab itu berusaha untuk, kalau hari ini semua orang berusaha untuk kaya. Hari ini semua orang berusaha untuk kaya, untuk berpangkat dan juga punya jawatan. Kalau hari ini semua orang berusaha untuk mendapat popular ataupun terkenal, tentu berusahalah kita untuk menjadi akhlak yang paling baik. Memperoleh akhlak yang lebih baik. Usaha. Kerana benda ni yang Allah Ta'ala suruh kita. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sebagaimana disebut dalam hadis. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berlaku baiklah kepada manusia. Sebagaimana Allah berlaku baik pada kamu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang suka buat baik. Yang berakhlak baik. Dan sebagaimana Nabi SAW sebut. Tentang saranan, perintah. Supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Biar kita usaha ke arah tu, maka datang semua benda yang orang sedang cari. Yang orang sedang cari harta, yang orang sedang cari pangkat, yang orang sedang cari pengaruh, itu semua ada pada akhlak yang baik. Tentu ada akhlak baik, tuan-tuan, kita dapat semua tu. Dan lebih utama kita dapat redha Allah. Dengan akhlak yang baik. Kerana Allah paling suka hamba yang berakhlak baik. Ini yang disebut oleh Junaid Al-Baghdadi. Aku berkawan dengan akhlak yang baik. Tapi aku sukai berkawan dengan orang yang ahli ibadat tapi tak ada akhlak. Kerana setengah ahli ibadat, setengah yang kita kenal sebagai ahli ibadat, akhlak kurang. Dia memanglah rajin sembahyang. Tapi kalau tengok dia marah orang, macam dia tak pernah sembahyang. Dia memanglah rajin, dia katakan pergi umrah, pergi haji dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bila dia bermuamalah dengan orang, nampak dia menipu. Menipu. Jadi ada setengah orang, kita tak kata semua, memang asas ibadat yang sempurna akan membentuk akhlak. Allah SWT bila menerima satu ibadat kita, Allah meninggalkan kesannya. Pada apa? Pada akhlak. Haji yang mabrur. Sepakat pada ulama. Apa dia punya kesan haji mabrur? Akhlak yang baik. Seorang yang pergi haji dan mendapat mabrur. Yang kita doakan kepada setiap para hujaj. Mudah-mudahan dapat haji mabrur. Dan kita doa, kita pun doa. Allah marzuqni hajjan mabrura. Allah kurniakan aku haji yang mabrur. Wa sa'yan mashkura. Dan setiap ibadat yang diterima oleh Allah. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang Allah Ta'ala terima. Sa'i yang Allah Ta'ala beri pahala. Amalan yang Allah Ta'ala terima. Itu doa kita. Dan itu juga doa orang pada kita. Moga dapat haji mabrur, umrah mutaqabbalah. Tetapi sepakat ulama. Ibadat yang kita buat tanda mabrur kita nak tahu. Bukan lepas tu kita rajin ke masjid semata-mata. Akhlak kita. Bila akhlak kita baik, maka itulah mabrurnya. Ini kita sebagai seorang suami balik haji, nampak akhlak yang baik. Kita sebagai isteri balik haji, nampak akhlak yang baik. Itu tanda mabrur. Lepas tu kata Junaid Al-Baghdadi, aku lebih suka kawan dengan orang. Kalau dia tak kuat ibadat, akhlaknya baik. Berbanding orang ahli ibadat, nusak. Tapi buruk akhlak. Aku kawan orang ni. Kerana orang yang buruk akhlak, dengan cepat pahala ibadatnya hilang. Dan orang yang baik akhlak, dengan cepat akan datang ibadat pada dia. Ini keusaha kita dan ini kesungguhan kita dalam memperoleh akhlak yang baik. Ditanya pada Zunnun Al-Misri, siapakah orang paling tak gembira sekali dalam dunia? Paling gelisah. Saya kata Zunnun, orang yang akhlak buruk. Dia tak akan bahagia. Contoh dia kawan pun tak ada sebab dengan akhlak buruk. Kawan mana nak dekat dengan dia? Bukan kata kawan. Ini lari, anak lari. Anak pun takut ayah dia. Akhlak buruk. Pukul anak suka-suka dia. Marah suka-suka dia. Bini dia pun lari dari dia. Kan tak menghargai isterinya sekian-sekian. Jadi orang ni tuan-tuan macam mana dia boleh bahagia? Tak akan bahagia orang akhlak buruk. Lagi buruk akhlak dia, lagi tak bahagia dia, lagi gelisah hidup dia. Sebab tu kalau kita nak bahagia, nak cari nilai bahagia, bukanlah kita cari apa nilai aspek-aspek tampalan dan zahir.
Tapi kita mencari yang saya sebut tadi aspek menjadi realiti dan hakikat hidup. Akhlak yang baik. Kita bayangkan kalau kita dapat pasangan yang akhlak baik. Oh, ini tak kaya pun tak apa. Kita dapat isteri yang punya akhlak yang baik. Ini kalau kita tak dapat semua jawatan, kita tak kisah. Bayangkan kita dapat anak-anak yang baik. Dan anak dapat ayah-ayah yang baik. Kakak ini satu kebahagiaan. Artinya, saya ingat ada satu kisah benar yang berlaku di Amerika. Bila ayah dia seorang jenderal besar tentera Amerika. Dan ibunya bekerja dengan NASA. Bahagian angkasa lepas. Dia kira orang besar lah. Orang VIP, VVIP dikawal. Generasi kerajaan banyak dia. Dia ada anak. Dia ada 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Anak lelaki tengok setiap hari ayah duk bergaduh, balak, buruk akhlak. Akhirnya dia ambil keputusan lagi di rumah. Lagi. Dan hidup bersendirian. Hidup sendirian. Merantau pergi ke Meksiko, sepadan Meksiko. Dia diarikan hidup di dalam satu diary. Kerana bila dia mati, orang jumpa diary dia. Sampai dia cari bas yang terpinggir, dia buat rumah dia. Duduk di dalam jauh daripada orang. Dan dia rasa cukup bahagia. Sebab dia punya mak ayah tak ada akhlak. Dia rasa cukup menderita. Walau dia kaya. Lah ayah jenderal. Bukan jenderal biasa, jenderal tentera mereka. Mak antara pakar riset di NASA. Pasti ini semua orang yang ada keistimewaan banyak. Tapi dia tak dapat kebahagiaan dalam hidup. Akhirnya dia hidup dalam bas yang terbiar buat rumah dia, cari binatang sendiri. Akhirnya dia termakan benda yang beracun, tak pandai, budak muda, dan dia mati. Dan dia tinggal semua catatan dia ni. Apa jumpa mayat dia. Baca. Apa masalah dia? Itulah masalah dia. Tak dapat kebahagiaan dalam rumah dia. Walau dia ada segala-galanya. Itu cerita bukanlah satu cerita pertama. Ia bukanlah permulaan dan juga bukanlah pengakhiran. Ia cerita manusia. Bila kita berhadapan dengan akhlak yang tak baik, akhirnya kita lebih rela duduk bersendirian. Dalam hutang lebih baik. Lebih baik hidup dengan orang yang tak ada akhlak. Lepas tu kata Fudail bin Iyad, aku lebih suka rumahku jauh daripada orang. Beliau menyebut dalam situasi akhlak orang yang buruk. Biar jauh daripada orang sehingga orang tak nampak perkara yang berlaku padaku. Kerana bila mereka melihat nikmat, mereka dengki. Bila mereka melihat musibah, mereka bergembira. Tengok musibah, oh gembira. Tengok nikmat, dengki. Mana hidup dengan kelompok macam ni? Hidup dalam hutan. Secara umumnya. Jadi tuan-tuan sekalian, orang paling gelisah ialah orang yang tak ada akhlak. Dia tak akan hidup bahagia. Walaupun saya katakan, dia limpahi dengan segala apa kehendak dia. Dia nak semua dia dapat. Melainkan dia tak ada akhlak. Kata Zunnun al-Misri, inilah orang paling gelisah dalam dunia. Tak pernah bahagia. Wahab bin Munabbih berkata, seorang bila dia mempraktikkan akhlaknya selama 40 hari, akhirnya dia akan betul-betul jadi akhlak dia semula jadi. Dan ini usaha kita untuk praktik. Contoh, kita nak praktik akhlak apa? Akhlak senyum. Tuan-tuan senyum je 40 hari. Maksudnya bukanlah tuan-tuan senyum tak tentu hala macam tu. Tuan panggil gila pula 40 hari. Maksudnya, kurang kita senyum. 40 hari buat macam tu, ini satu tempoh minimum untuk latihan. Akhirnya kita mampu senyum. Tuan-tuan jadi pemurah 40 hari. Dan masa 40 hari, tuan-tuan beri duit pemurah. Tuan-tuan akan jadi pemurah. Karakter pemurah. Tuan-tuan qiyam mulai 40 hari. Lama-lama jadi karakter kita qiyam mulai. Tuan-tuan baca Quran 40 hari. Setiap hari sejuzuk. Selama 40 hari. Lama-lama jadi kebiasaan kita setiap hari mesti baca sejuzuk. Kalau tuan-tuan tak baca, tuan-tuan akan rasa bersalah. Sendiri-sendiri. Hari ni tak baca Quran dah. Tuan-tuan akan qada balik 2 juzuk. Ini tempoh latihan minimum yang dipraktikkan oleh para ulama. 40 hari. Cerita 40 hari. Artinya baik dalam membentuk akhlak dan membentuk ibadat. Tuan-tuan ni malah membaca. Saat saya malah membaca, 40 hari baca buku. InsyaAllah rajin baca. Saat saya ni kaki handset, kaki handphone. Wah, 40 hari tinggal, insyaAllah lepas tu tak kisah tak tinggal. 40 hari saya tak nak tengok. Amalkan 40 hari tak nak tengok. Maksudnya kalau Ustaz tak nak tengok, kuliah Ustaz pun saya tak tengok jugalah. Maksudnya tak tengok benda yang tak berfaedah untuk kita. Lama-lama kita tak akan tengok. Tuan-tuan TV, tuan-tuan tak nak tengok TV. Ini hantu TV. Saya Ustaz hantu TV, Pontianak TV, saya semua lah tu. Bila TV jerit, dia pun jerit, Pontianak TV.
Tuan-tuan 40 hari jangan tengok TV, tuan-tuan takkan tengok TV. Ini isteri nak baiki akhlak dengan suami. 40 hari berlakon jadi isteri baik. Berlakon je. Lama-lama betul-betul dia isteri baik. Ini suami 40 hari berlakonlah jadi suami baik. Nampak isteri dukung dia sampai bilik tidur. Dukung je kerja. 40 hari dukung bini, 40 hari itu jadi perangai kita. Kebiasaan kita. Artinya ini tarbiyah. Sebab kita sebut akhlak, pertama dia memang anugerah Allah. Dan ia juga adalah riadah. Apa maksud riadah? Kalimah disebut dalam ilmu tarbiyah. Kalau dalam ilmu sukan kita panggil latihan. Riadah ini latihan. Melatih diri untuk jadi baik. Itu satu tempoh. Saya kalau berduha 40 hari, saya tak akan tinggal duha. 40 hari saya berduha. Kalau tak duha, apa hari ni rasa lain? Rupa tak solat duha lagi. Kok mana pun solat duha. Kat mana pun. Dalam kereta saya solat. Kat RNA kita solat. Kita dah terbiasa. Kat rumah, kat surau, kat masjid. Kat mana pun. Tak ada tempat. Tapi jalan pun saya duha. Kenapa? Kerana orang tu terbiasa. Kalau orang jenis kaki baca buku. 40 hari dia baca buku. InsyaAllah duduk mana pun dia baca buku. Kat mana dia akan buat buku. Ini latihan. Jadi akhlak baik. Kadang-kadang kita rasa tak bahagialah duduk dalam rumah ni. Cuba awak berakhlak baik dalam rumah ni. Awak jadi orang yang baik. Anak-anak, tak bahagialah duduk rumah ni. Cuba akhlak baik. Rajin buang sampah. Kemas rumah. Kemas bilik. Buat akhlak tu 40 hari lalu kita pun seronok. Tak ada orang duduk rumah tak seronok. Tak seronok. Duduk rumah pun ni kepala migraine. Keluar okey. Duduk rumah 40 hari. Lama-lama saya suka duduk rumah. Saya tak suka duduk rumah. Saya seronok duduk rumah. Saya rasa lebih tenang. Banyak benda boleh buat. Sebab kita sekarang ada penyakit orang tak suka duduk rumah. Apa dia rasa migraine. Duduk hotel okey. Duduk hotel. Dia tak tahu hotel lagi teruk migraine dia. Yelah bayar banyak-banyak. Tak migraine kita akhir bulan. Kena itu, kena ni. Memang seronok. Bila kita berada pada zaman orang tak suka duduk rumah, ni bahaya. Khususnya bila isteri tak suka duduk rumah, itu zaman bahaya. Kerana Allah menyebut tentang wanita soleh. Waqarna fi buyutikun. Dan tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Bukan ciri-ciri isteri yang soleh, dia lebih suka berada di rumahnya kalau tiada urusan. Mainkan dia ada urusan. Dia lebih suka. Dan kita pun lelaki pun sama. Kalau kita tak ada urusan tempat lain, rumah kita suka. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Wal yasa'ka baituk. Hendaklah rumah kamu menjadi benda yang paling kamu sukai. Bila Nabi SAW menyebut tentang tanda-tanda keselamatan seseorang. Orang yang menjaga lidah, yang menangis atas kesalahan, yang suka duduk rumah. Ini orang selamat. Wal yasa'ka baituk. Orang ni kurang umpat dia, kurang ngutuk dia, kurang bercakap orang lain sebab suka duduk rumah. Allahumma illa bila kita ada urusan di luar, barulah kita keluar. Saya tak ada urusan pun, saya lebih suka duduk rumah. Biarlah orang kata, melengkar macam ulang sawa, macam lembu kenyang, tak apalah. Itu jauh lebih baik daripada kita berada di tempat luar yang kita terdengar umpatan itu dan ini. Maka ini kebaikan dari sudut membina akhlak. 40 hari, cerita 40 hari. Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Kata Hasan Basri, maksud ayat ini, perkataan siyabak ialah akhlakmu. Kerana akhlak diperumpamakan macam pakaian. Tuan-tuan, bila ditanggalkan pakaian, nampak aib dan malu kita. Hatta bila kita pakai baju, ada kotoran, ada daki, kita pun malu. Kita pun sorok-sorok. Kenapa? Tadi makan mie kari, tak tumpah atas tudung. Tumpah atas jubah. Malu orang tengok. Macam budak kecil. Pakaian kalau kotor, kita malu. Kalau tak ada pakaian, lagi malu. Itulah akhlak. Dan Allah menyebut wasiyabaka, dan pakaianmu, akhlakmu, fatahhir, sucikan. Bersihkan, tingkatkannya, muliakannya dengan lebih baik. Dikatakan ada seorang, sini terjemah seorang jemaah haji. Ini seorang nusak, seorang ahli ibadat, orang baik. Dia ada seorang hamba. Hamba ni sengaja patahkan kaki kambing. Jadi 3 kaki kambing. Daripada 4 jadi 3. Lalu laki ni tanya, kenapa kamu patahkan kambing? Saja saya nak uji tuan. Saya nak jadikan tuan sedih. Lalu katanya, aku tak akan sedih. Kamu cuba rosakkan harta aku tak akan sedih. Pergilah kamu, aku merdekakan kamu. Pergi. Dia tujuan dia, tuan ni tak marah. Dia pun nak buat tuan dia marah. Maka dia patahkan kaki kambing. Dia tanya, kenapa buat macam ni? Nak suruh tuan marah lah.
Saja nak suruh. Sebabkan kita ada orang perangai, dia suka provoke. Dia nak suruh orang marah. Dia suka provoke. Macam kita kan ada perangai-perangai mengusik. Anak-anak kita elok-elok, kita suka cubit dia. Kenapa? Saya suka tengok budak nangis. Cubit, siapa nangis? Merah ke mana? Dia cubit anak dia, tak apa. Dia cubit anak jiran sebelah dia. Mati dia. Kan ada orang dia suka provoke budak-budak. Lagi menangis, lagi seronok. Bahagia dia tengok anak nangis. Dia pun cubit lah, pukul lah, marah-marah. Lepas tu dia pujuk balik. Ada orang juga suka provoke marah orang. Saja nak suruh marah. Tengok tak marah ini, marahkan dia. Rupanya bila dia silap pilih orang, ternyata orang ni bukanlah kaki marah, bukan pemarah. Bukan dia buat apa yang lebih baik, yang memalukan dia. Pergi, merdekakan. Ini memalukan. Kata bila seorang hamba dimerdekakan, satu aspek diberi kebaikan lah. Satu aspek yang lain sebenarnya, bila dia jadi hamba orang baik, tiba dihentikan, ia juga satu pukulan untuk dia. Pukulan untuk dia. Ada diceritakan tentang Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Nabi SAW. Husain bin Ali, ada seorang lelaki, dia maki hamun Sayyidina Husain. Maki hamun macam-macam. Mu ni bukan keturunan Rasulullah, bukan anak Nabi ni. Nyamalah, itulah ayat dia dah. Ayat orang maki. Lalu ni, pengikut Husain bin Ali, bodyguard dia, nak belasah. Jangan. Kata Husain tak payah. Orang ni barangkali dia ada sesuatu. Maka Husain berkata pada orang ni, apakah kamu dah habis nak kata kat aku? Apakah sebenarnya kamu ada hajat? Bila Husain kata pada lelaki yang kutuk dia, sebenarnya kamu kata tu sikit baru, saya mungkin lebih teruk daripada apa yang kamu kata. Saya mungkin lebih teruk daripada apa yang kamu kata tu. Apakah kamu, alakah hajatun? Apakah kamu sebenarnya ada hajat apa-apa? Takut orang puas ke marah ke apa? Maka lelaki ni diam. Bila Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala tidak membalasnya dan tidak menyuruh orang membalasnya, bahkan dia mengatakan bahawa yang kamu kata kepada aku cuma sikit, aku mungkin lebih teruk daripada apa yang kamu kata. Mungkin lebih teruk. Aku tak ngakulah aku mulia. Akhirnya dia hadiahkan pada lelaki ini pakaian yang di dalamnya ada duit 1000 dirham. Lelaki ini terus malu dan sepanjang hidup dia berkata, inni ashhadu annahu min auladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahawa dia benar-benar cucu Rasul. Dia benar-benar cucu Rasulullah. Kata kehebatan cucu Rasulullah kerana akhlaknya. Itulah kemuliaan akhlak dia. Tapi kalau orang cucu Rasulullah akhlak tak jaga, maka tiada kemuliaan pada nisbah pada akhlaknya, bahkan memalukan diri. Maka ini cerita bagaimana tanda-tanda akhlak yang baik itu dia ada pada sifat tidak pemarah. Kalau orang tu tak pemarah, maka itu tanda akhlaknya cukup baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.